Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ni saya berada di sekitar Putrahai. Kita nak pusing-pusing nak cari barang sikit. Jadi barang yang kita cari pun terpaksa beli di Putrahai, di kedai plastik sana. Jadi kebetulan saya lalu sini, saya lihat di atas ni kita dapat sebuah sekolah antarabangsa di mana yalah, anak-anak kita pun takkan sekolah di sini kenapa? Kerana ketidakmampuan kita untuk menghantar anak ke sekolah ni. Tapi itu bukan masalah utama kita. Masalah utama kita adalah dulu ni tanah mungkin tanah Sandabi, itu tanah estate dulu, tapi ditukar menjadi kawasan kediaman dan juga kawasan pendastrian. Jadi suasana di sini agak tenang, damai sebab Putrahai ni dia kurang hiruk pikuknya. Cuma di sebelah Putrahai ni ada sebuah kampung, dan di kampung itu juga menunggu masa untuk diambil alih oleh pihak-pihak tertentu. Okey, itu kelihatan sekolah antarabangsa di Putrahai ni. Jadi sekolah ni dulu semasa saya buat Grab, ramai student-studentnya bukan berada di sekitar sini, kebanyakan datang daripada jauh-jauh juga, dan kebanyakannya adalah foreigners dan juga orang-orang Cina yang kaya-kaya lah yang duduk sini. Jarang saya nampak ada orang Melayu pelajar sini. Ada pun saya tengok pelajar Melayu pun 2-3 orang, tapi pelajar Melayu itu pun dah hanyut bersama dengan trend orang kaya di sini. Jadi kawasan-kawasan ni adalah kawasan bukit, dulu adalah estate. Jadi kini telah menjadi kawasan perumahan. Di belakang bukit ini ada perkampungan orang Melayu. Di situ dia betul-betul bersebelahan dengan sebuah kampung dipanggil Kampung Bukit Lancung, Kampung Tengah, dan mereka beza sangat antara kawasan Putrahai dengan kampung di sebelah sana. Nanti kita akan tengok bagaimana suasana kampung di sana berbanding di sini di Putrahai ini. Jadi di sini memperlihatkan bahawa dengan memberikan suasana perbandaran yang baru seperti ini, akhirnya tanah-tanah ini menjadi mahal, dan akhirnya orang-orang kita juga akan terpinggir dan akhirnya keluar ke kampung semula kerana tidak mampu lagi hidup di kota raya ni sebegini. Okey, di sebalik bukit tadi kita tengok sekolah antarabangsa tu, ni rumah-rumah berbentuk semedi banglo dan juga rumah-rumah apartmen yang seperti ni, yang pastinya bukan untuk kita beli, kerana ini adalah harga yang di luar daripada jangkauan bangsa kita, dan mereka ini berkumpul ramai-ramai di sini, terutama daripada bangsa-bangsa yang lain, dan akhirnya membentuk majoriti di kawasan perbandaran di tanah Melayu kita ini. Okey, tadi kita dah tengok di sebelah sana tu terdapat rumah-rumah banglo dan juga rumah sekolah antarabangsa. Di sebalik bukit tersebut ada insan-insan hebat di kalangan kita yang telah menginfakkan hartanya untuk membina sebuah masjid ataupun kompleks masjid ini yang tersergam begitu indah, besar dan cukup membanggakan. Dan inilah antara kehebatan orang-orang kita, orang-orang kaya yang kita tak kenal siapa mereka ni, tapi mereka telah menginfakkan hartanya di jalan Allah hingga terbinanya kompleks yang sebesar ini, yang kita rasa macam cukup mengagumkan, di sebelah yang terletak di sebelah LRT Putrahai. Jadi ini memberikan suasana yang agak rasa bangga bahawanya di tanah Melayu ini ada insan-insan hebat yang sudi menginfakkan hartanya. Dengan disaport oleh pihak kerajaan kita, akhirnya terbina di tanah yang luas ini sebuah kompleks masjid untuk kegunaan orang-orang sekitar Putrahai ini. Okey, jadi kita dah nampak itu sekolah antarabangsa. Ini kawasan perumahan di Putrahai, dan ini jalan masuk ke kampung-kampung. Ini bawah ni adalah kampung tengah lah. Di kampung ini terdapat ramai orang-orang kita duduk di sini. Ada yang kaya, ada yang biasa, dan ada seadanya. Ramai juga yang duduk di sini adalah penyewa-penyewa. Orang-orang kita yang menyewa kawasan perkampungan ini kerana harga dia sedikit murah berbanding menyewa di kawasan perumahan ini kan. Jadi apa pun
kawasan kampung ini saya fikir mungkin dalam 10 ke 20 tahun juga akhirnya akan diambil oleh kerajaan untuk dijadikan kawasan perbandaran, dan akhirnya orang-orang Melayu di sini juga akan terpinggir, dan akhirnya mereka juga tidak mampu lagi duduk di kampung mereka sendiri disebabkan sistem perbandaran yang mana akhirnya mereka terpaksa akur untuk berpindah daripada kawasan ini. Itulah senario yang berlaku di dalam negara kita ini, di mana orang kaya akan terus kaya dan kita orang Melayu yang seadanya ini akhirnya terperangkap dengan perangkap jangkak samar yang dibuat oleh bangsa-bangsa lain untuk menghalau kita daripada bumi ini. Okay, sekarang saya berada di kawasan Kampung Tengah ini. Inilah suasananya, suasana di sekitar Kampung Tengah, kawasan perkampungan orang-orang kita di sini yang hidup seadanya, yang mungkin nasib mereka juga akan sama seperti mana nasib sahabat-sahabat kita di Pulau Pinang sana, yang mana tanah-tanah orang-orang kita diangkat dan diangkut jadi perbandaran, akhirnya menghalau kita dari pulau yang pernah menjadi sebahagian daripada kerajaan negeri Kedah suatu ketika dulu. Dan di sini pula adalah merupakan pekan kecil yang ada di Kampung Tengah ini. Jadi di sinilah para orang-orang kampung mendapatkan hasil-hasil makan ataupun beras ataupun kedai-kedai yang ada di sini. Cuma sayangnya banyak kedai-kedai runcitnya di sini dimiliki oleh orang-orang asing lah, orang-orang Aceh terutamanya, dan mereka inilah yang banyak mendapat manfaat daripada orang kampung ini dengan hasil jualan mereka yang cukup memperangsangkan. Cuma kedai-kedai orang kita di sini ada yang dulu dibuka dan akhirnya tutup kerana tidak ada berapa sambutan daripada orang kita. Cuma di sini kedai-kedai makan sajalah yang milik orang kita dan juga milik orang Thailand yang menguruskan suasana perdagangan ataupun berusaha di sini. Okey, begitulah sebahagian sedikit sebanyak berkenaan dengan suasana di sekitar Putrahaya ini yang saya ingin kongsikan. Ini menunjukkan bahawa kenapa semua ini berlaku sebenarnya kerana bermula daripada asalnya itu kita tidak lagi menyokong bisnes-bisnes orang kita, dan kita banyak tertumpu pada perniagaan-perniagaan bangsa lain yang akhirnya mengayakan masa itu dan memiskinkan bangsa kita dalam masa yang sama. Jadi kalau kita tengok kedai-kedai di kampung-kampung pun kebanyakannya bukan lagi dimiliki oleh orang kita, kebanyakannya orang-orang asing, terutamanya orang-orang daripada Indonesia dan juga orang-orang Cina. Dan sekarang ini mereka sedang menguasai pasaran dalam negara kita, dan tinggallah kita hanya menumpang di atas muka bumi kita sendiri. So, jumpa lagi episode seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.